Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Ini dia sedikit update sahabat-sahabat semua selepas tayangan perdana Anwar The Untold Story. Kisah mengisahkan perjuangan reformasi, turun naik di penjara, dipukul dan sebagainya sahabat-sahabat semua. Ini adalah satu perjuangan. Ya, tidak ada satupun yang berani seperti mana yang Datuk Seri Anwar lakukan hanya kerana untuk memperjuangkan hak rakyat sahabat semua, ya, mempertahankan dan juga mendedahkan ya pelbagai penyelewengan, kebobrokan kerajaan. Akhirnya beliau diperlakukan seperti itu. Dan selepas Datuk Seri Anwar berada dalam tayangan perdana filem Anwar The Untold Story, ini dia. Dan selepas menontonnya, ini apa yang Datuk Seri katakan, memang menyayat hati sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin memberikan ya sedikit kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas beliau menonton movie ini. Katanya The Untold Story filem yang mengingatkan kesakitan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, saya membacakan untuk kita semua apa yang dikatakan. Ya, apabila Datuk Seri Anwar mengakui sukar untuk dia memberikan banyak ulasan selepas menonton filem mengenai dirinya kerana ada banyak babak yang dipaparkan di situ adalah detik-detik yang mahu dilupakan. Kata Perdana Menteri, ada antara adegan dalam filem Anwar The Untold Story adalah detik pahit dan enggan dikenang lebih lama kerana ia dirasakan benar-benar melukakan jiwanya dan keluarganya. Tambah lagi, saya sukar nak ulas filem itu disebabkan ada episod dalam kehidupan yang saya mau lupakan kerana ia amat menyakitkan. Berat beban itu juga banyak ditanggung oleh Azizah dan anak-anak. Katanya ketika ditemui seusai menonton naskah berkenan di sebuah kompleks beli belah di Kuala Lumpur malam tadi. Turut hadir ialah istrinya yang juga bekas Timbalan Perdana Menteri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Walaupun sukar menyaksikan apa yang diceritakan dalam filem tersebut, Anwar tetap memuji karya sentuhan pengarah Viva Mesti itu sebagai luar biasa. Ya, antaranya kerana sutradara terbaik filem Festival Filem Indonesia 2008 itu dapat meringkaskan kisah selama 23 tahun perjalanan hidupnya kepada sebuah naskah berdurasi kira-kira 90 menit. Sebagai orang yang diceritakan dalam filem itu, tentu saya dan Azizah tersentuh, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sepanjang tempo di penjara, hanya sekali saya menangis, yaitu apabila ibu saya meninggal dunia. Kerana itu saya memang tak boleh kawal. Yang lain itu senyum dalam tangisan, katanya. Juga walaupun dia waktu kejadian banyak, tak 100% dapat disimpan dalam ingatan, isu yang dibangkitkan oleh pengarah adalah benar dan ini rahasia umum yang harus diceritakan. Perbualan itu panjang tapi dirumuskan dengan tepat. Konteks itu betul. Saya akui, ia berdasarkan peristiwa berlaku puluhan tahun lalu, tapi disingkatkan untuk tayangan di panggung selama 2 jam. Ia bukan mudah, katanya. Sinematografinya juga sangat baik. Ini yang saya dapat kesan di situ, katanya. Terdahulu Anwar bersama Wan Azizah menyaksikan tayangan perdana The Untold Story yang menceritakan sebahagian perjalanan hidup ahli Parlimen Tamun itu sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan sebelum disingkirkan dari kerajaan serta parti pada 1998. Ia juga memaparkan langkah yang diambil bekas ahli Parlimen Permatang Pau dan Podiksen itu dalam menangani isu rasuah dalam negara. Filem terbitan Biang Lala Entertainment yang menelan belanja sebanyak RM10 juta itu akan ditayangkan di Pawagam di seluruh negara mulai 19 Mei ini. Majlis tayangan perdana malam tadi adalah anjuran DMY Creation yang juga pengedar rasmi filem tersebut. Ia turut dihadiri beberapa tetamu kehormat, tokoh politik, penggiat industri kreatif serta personaliti terkenal tempatan penyanyi nomor 1 seperti Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza juga merupakan penyanyi lagu runut bunyi filem berkenaan yang berjudul Menjaga Cintamu, hasil ciptaan Andi Rianto dan lirik nukilan Sekar Ayu Asmara. Filem itu dibintangi pelakon seperti Farid Kamil yang memegang watak utama sebagai Anwar. Selain Hasnul Rahmat sebagai Dr. Mahathir Mohamad,
turut menjayakan Anwar Antasari ialah Acha Septriasa, Wan Aziza sebagai Wan Aziza, Saskia Nurul Iza, Dewi Irawan Ibu Anwar, dan pihak pegawai Bapa Anwar. Anwar turut mengulas mengenai keterbukaannya memberi ruang kepada Viva untuk menceritakan kisah tersebut dengan bebas agar ia menjadi lebih menarik. Ia termasuk membabitkan dialog yang boleh dianggap menyinggung perasaan. Saya beri hak kepada penerbit untuk bebas dan jadi lebih kreatif disebabkan ini adalah hasil seni. Kita harus beri peluang walaupun ada dialog yang menyinggung perasaan termasuk ia memaparkan kritikan. Saya bercadang untuk sunting karya ini karena saya percaya kita harus berikan ruang perbahasan. Saya juga maklumkan kepada Perbadanan Kemajuan Filem Nasional bahwa prinsip seni itu harus lebih bebas agar tercungkil kreativitinya. Kalau ia benar, teruskan. Kalau tidak, kita tak dapat angkat martabat seni apabila ia terlalu terkongkong dan terikat tapisannya. Oh, itu dia sahabat-sahabat semua. Apabila saya membaca kenyataan terkini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, sahabat-sahabat semua, saya merasa sebab di dada. Sehingga saya membaca pun hampir-hampir menangis, mengalirkan air mata. Betapa saya dapat merasai perjalanan hidup Datuk Seri Anwar Ibrahim bukanlah mudah di dalam karier politiknya. Apatah lagi beliau mengatakan sepanjang tempo di penjara hanya sekali dia menangis, yaitu apabila ibunya meninggal dunia. Karena itu memang saya tak boleh kawal. Yang lain tuh saya senyum dalam tangisan katanya. Itu dia sahabat-sahabat semua, memang terbaik apa yang dinyatakan, kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas menonton filem berkaitan dirinya, perjuangan reformasi, perjalanan beliau sebagai ahli politik yang dikhianati, yang dihumban masuk ke penjara, yang diadakan segala macam fitnah terhadap beliau. Tapi hari ini sahabat semua, apabila beliau kekal dengan semangat reformasi itu, dan hari ini kita tahu, kita boleh nampak bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri. Inilah segala imbalan dalam segala perjuangan yang beliau nyatakan bukanlah senang perjalanan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat semua. Begitu ramai yang membenci terhadap beliau, khususnya kepada politikus-politikus yang begitu gentar dengan susuk tubuh pribadi Datuk Seri Anwar ini, sahabat-sahabat semua. Sehingga mereka sanggup melakukan apa saja untuk menyingkirkan beliau dalam arena politik. Walaupun dimasukkan ke dalam penjara, perjuangan reformasi tetap diteruskan. Inilah semangat kental, semangat yang tidak pernah rebah di dalam seorang pejuang sejati di dalam negara kita. Datuk Seri pernah berkata, kalau kita lihat ataupun ini adalah slogan yang begitu paduh yang sentiasa menjadi kekuatan buat diri ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah dia mengatakan seperti ini, kalau takut dengan risiko, jangan persoalkan soal perjuangan. Oh, itu dia sahabat-sahabat semua. Dan sekali lagi, ini antara buku yang saya juga baca dalam buku ini. Jadi saya mengerti kepahitan dan juga segala yang dihadapi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun begitu, saya juga tidak sabar lagi untuk menonton bagaimana perjuangan Datuk Seri ini selama 23 tahun. Bagaimana beliau dilakukan sedemikian rupa, memang satu yang amat mengejutkan kita. Karena sikap, momentum dan juga tekad beliau untuk terus memperjuangkan hak rakyat, untuk mematahkan segala penyelewengan, rasuah di kalangan politikus-politikus. Hari ini sahabat semua, Datuk Seri diangkat menjadi Perdana Menteri. Inilah masa yang amat berharga sekali. Jadi sahabat semua, terima kasih sekali lagi bersama dengan Orient Channel dan mendengar apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sahabat-sahabat semua, memang paduh, memang terbaik dan seorang pemimpin yang sangat disanjungi oleh seluruh rakyat Malaysia dan juga seluruh pemimpin di dalam dunia ini. Alright, sahabat-sahabat semua, jika Anda mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, beri komen dengan cara berhemat, jangan menjadi seperti Walan Walauntit, lebay-lebay geng takut Anwar dan geng sapu bersih. Apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah yang tidak berasas. Alright, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa,
Peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Sekian. Bye-bye.